Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dimuliakan pengurusi Adiyantan Kuasa Surau Al-Muhajirin, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, pada hari ini kita 12 hari bulan Oktober 2024 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam program yang disusun oleh pihak surau. Salah satu daripada program yang kita nak bincangkan iaitulah tentang zikir, kelebihan zikir, di mana dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah dengan berzikir hati tenang. Kita ni kadang-kadang macam-macam orang nak tenang hati, dia cari itu cari ni, ada yang pergi macam-macam ceritalah. Kalau tanya hok mabuk dadah, kenapa bisa dadah? Dia kata nak tenang hati. Jadi sebenarnya kita ada alat penenang yang begitu besar yang disebut, iaitulah tentang zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, hati manusia ni bergerak. Apa telah nama dia qalb. Qalbun maknanya bolak-balik, sehingga diibaratkan seperti air yang mendidih. Air dalam mendidih tu tak boleh terhenti dia tu. Maka ada kalanya dia tenang, ada kalanya dia duduk dalam suasana yang begitu gawat. Maka bagaimana kita nak tenangkan hati kita ni para jemaah sekalian? Iaitulah di antaranya dengan melakukan zikir kepada Allah Azza wa Jalla, dengan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Ada ulama telah membuat satu analogi ataupun ibarat yang mudah. Dia kata az-zikru lil qalbi mislul ma'i lis samaki. Zikir bagi hati kita ni seperti air bagi ikan. Ikan kalau keluar dari air mati dia. Jadi ikan beku, letak dalam peti ikan beku. Jadi bagaimana nak hidupkan hati kita? Sebagaimana kita nak hidupkan ikan letak dalam air, demikianlah nak hidupkan hati dengan berzikir. Tanda ni, kata-kata hikmat ni menarik. Dia kata hati nak hidup dia tu dengan zikir sebagaimana ikan hidup dengan air. Itu satu. Macam-macam kata-kata hikmat para ulama ni nak suruh kita mikir. Sama juga bila dia kata orang mukmin duduk dalam masjid, orang mukmin dalam masjid seperti ikan dalam air. Banyak cerita ikan. Orang munafik duduk dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Burung ni kira nak terbang, terbuka pintu, lari lalu. Jadi ikan dalam air duduk, dia tenang situ. Demikianlah para jemaah sekalian, maknanya kita perlu satu masa, kita perlu satu saat yang kita kena berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, paginya, petangnya, dan semua keadaan. Kerana itulah ada sebuah buku yang saya terjemahkan, nama dia Perisai Muslim. Dah ada buku ni? Belum ada? Perisai Muslim dapat dah? Yang tak dapat lagi boleh minta, kita bagi percuma, tapi PDF. Kalau hak cetak cakap nak pikul mari. Kalau PDF siapa dia nak boleh ambil lepas ni, insya-Allah.
Sebab kita ni, perisai Muslim ni, dia kumpul doa dari bangun tidur sampai ke tidur semula. Doa dari bangun tidur sampai ke tidur balik. Maknanya 24 jam. Kita jangan duduk memikir, oh aku zikir dah pagi tadi, aku zikir pula petang ni. Kita tak boleh nak kata bermusim zikir. Nanti minggu depan saya pergi berzikir pula. Dia kata tak. Sebab macam Nabi SAW buat satu ibarat yang mudah tentang apa kata kalau di rumah kamu, depan rumah kamu itu ada sebuah sebatang sungai. Kamu mandi dalam tu 5 kali sehari. Dengan gosok lah. Kalau mandi saja terjun, mandi kerbau kata orang, tak jadi juga. Hilanglah panah tu. Tapi daki-daki kotor tak hilang. Maka Nabi kita buat bandingan dengan solat. Solat kita ni Allah Ta'ala letak berapa kali sehari? Yang wajib 5 kali. Solat fardu 5 kali. Jadi seolah-olah macam kita basuh 5 kali sehari, barulah kita rasa sihat, rasa bersih dan itu pun kalau digosok, kalau tak gosok tak jadi juga, terjun naik balik. Gitulah. Kita pun tak tahu pasal apa kalau orang mandi tak gosok ni dia panggil mandi kerbau. Sebab apa? Ada ke maklumat? Jadi maksud kerbau tu apa? Betul dah mandi kerbau tak? Kerbau dia tak gosok ke? Dia menyelai saja. Nak gosok mana dia, gosok dengan tanduk dia tak jadi. Itu dia panggil satu. Kemudian datang soalan. Soalan ni menarik tuan-tuan. Kita ni banyak cari soalan nak supaya kita boleh berfikir. Dalam soalan ni dia kata, tuan-tuan tanda soalan menarik ni. Kita dengan zikir, kita nak mula hak mana dulu? Nak zikir ke nak istighfar? Kita nak zikir ke nak istighfar? Yang mana patut diutamakan? Kalau orang tanya kita lah, di antara zikir dengan istighfar, yang mana patut diutamakan? Boleh jawab? Bila? Zikir ke istighfar? Istighfar. Ni alik ni? Nak jawab senang dua-dua. Itu jawab yang paling mudah sekali. Dua-dua sekali. Tak. Kita nak tahu satu dulu. Zikir ke istighfar? Cuba jawab. Salah pun betul-betul pun salah. Istighfar. Ini kata zikir, ini kata istighfar. Dua-dua betul. Bila kita perlu zikir? Ini ada seorang ulama ni, Syekh ni, orang kita tanya dia, Syekh, saya ni nak mula dengan zikir ke mula dengan istighfar? Dia kata ibarat mudahnya, tengok jenis kain. Kalau kain kotor, sabun, klorok yang sesuai dengan dia. Betul tak? Tapi kalau kain tak kotor, kenapa nak pakai sabun dan klorok? Letak pewangi lah baru sedap. Maknanya kalau ni kita banyak dosa, hati berkarat, nak nak ibadat pemalas, maka utamakan istighfar dulu. Istighfar banyak-banyak. Bila hati dah rasa tenang, maka banyakkan zikir. Jadi kita hari ni kita letak dua-dua lah. Zikir dan istighfar serentak dua-dua, sebab dua-dua tu ada belaka. Dosa pun ada, karak pun ada, nak menghiaskan hati pun ada. Maka kita tengok waktu. Dalam sudut waktu, cuba tengok dari sudut waktu, waktu mana afdal zikir dan waktu mana afdal istighfar. Dalam kitab fiqhud doa, fiqh memahami doa, jadi Tuan Syekh kata zikir dengan istighfar ni dua-dua tu satu amalan yang dekat. Maknanya kita perlu pada dua-dua. Macam tadilah. Kalau kain itu kotor, perlu kepada klorok. Kalau kain bersih, perlu kepada pewangi. Baik, sekarang ni waktu mana kita nak berzikir, waktu mana kita nak istighfar? Maka dia kata wa afdalu zikri fis sahar. Istighfar. Zikir yang afdal waktu sahur, waktu pagi kita bangun daripada tidur, bermunajat, bangun tahajud tu, istighfar. Sebab apa?
Menarik juga sebab dia. Sebab dalam hadis Allah Ta'ala berfirman pada 1/3 akhir malam, hal min mustaghfirin, adakah orang duk istighfar masa ni? Hal min taibin, adakah orang duk bertaubat masa ni? Maknanya pertanyaan daripada Allah Azza wa Jalla tu, pertanyaan kepada zikir yang berbentuk istighfar, taubat, doa, bermunajat. Jadi kita sebab ana teringat ada soalan-soalan yang ditanya waktu kita zaman Covid dulu. Orang duk tanya soalan. Dia kata zaman kita hari ni oleh kerana tak pergi mana-mana, pukul 4 pagi ada Zoom bangun. Dibangunkan Zoom. Tahu mazhab Zoom ni? Kan masa PKP tu tak nak pergi mana kan? Nak kumpul tak boleh. Jadi kita banyak Zoom lah. Mesyuarat pun Zoom. Berapa lagi? Meeting dengan Zoom. Nak beri puan anak beranak pun dalam Zoom. Tak gimana, makan ya tak boleh dalam Zoom. Kalau boleh makan, dia makan Zoom juga. Ya. Jadi dia kata ada orang buat kumpulan Zoom pagi-pagi, bangun pakat duduk munajat dalam tu. Kita kata tak salah. Sebab waktu ini bukan waktu kita nak bercakap, bukan waktu kita nak kecek, bukan waktu kita nak buat, tapi waktu ni waktu istighfar, waktu kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Minta ampun tidak sesuai duduk dalam Zoom ramai-ramai, dia sesuai di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Itu satu. Maknanya kalau waktu sahur, mana waktu dekat subuh tu, zikir yang paling afdal istighfar. Baik. Wa afdalu zikri, zikir pagi dengan petang pula apa yang elok, kita tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maknanya yang pentingnya itu pembahagian dari sudut masa. Kalau tukar pun tak ada masalah. Tapi dari sudut afdaliyah, dari sudut afdalnya, mengikut waktu, mengikut masa, tengok keadaan dan tengok itu. Ada juga orang tanya, dia kata, Ustaz, kita punya grup ni setiap malam kita solat taubat perdana. Kata tak belum. Sebab manusia ni semua ada dosa. Tapi kategori dosa tu ada kecil, ada besar. Bila solat sunat taubat itu dilakukan, apabila terjebak dengan dosa-dosa yang dikira berat, batulah kita mula dengan taubat. Itu dia antara muqaddimah yang kita nak sebut pada jemaah sekalian. Jadi beberapa analogi mudah yang kita hafal di sini, apa dia? Zikir dengan hati seperti tulis kata ikan dengan air. Baik. Kemudian waktu zikir afdal, waktu pagi sahur istighfar, waktu pagi dengan petang, zikir pagi petang tu lebih kepada tasbih. Termasuklah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu dipanggil tasbih. Itu dari sudut pilihan masa. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada beberapa kelebihan zikir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam suratul Ahzab. Jemaah yang ada kitab tandalah suratul Ahzab. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzi, ayat 41 dan 42. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, sebutlah nama Allah Ta'ala dengan sebutan yang banyak, dan bertasbihlah kamu pada waktu pagi dan waktu petang. Tengok, pagi Allah Ta'ala suruh tasbih pagi dengan petang. Jadi bila dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut uzkurullaha zikran katsira, ingat Allah Ta'ala dengan ingatan yang banyak. Banyak mana kita nak ingat? Banyak mana kita nak tasbih? Terpulang kepada kekuatan diri masing-masing. Ada setengah orang ni dia letak had untuk dia lah, dia letak had tu. Kita kata zikir yang paling mudah sekali, yang tuan-tuan semua dah ingat dah zikir ni, apa dia? Zikir 4 kalimah. Ingat dah? Coba kata subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi. Zikir ni semua orang ingat. Rasa-rasa kalau tengah tidur pun kejut suruh zikir, dia ingat zikir ni. Cuma soalan yang kedua tu agak sentap sikit. Yang tak ingatnya apa?
Tuan-tuan jawab lah. Kalau saya jawab, dia kata, oh, mari jauh-jauh duk buat tuduhan ke orang pula dah. Yang tak ingatnya apa? Nak berzikir. Tu tak ingat. Pasal apa tak ingat? Boleh tak bagi jawapan? Jawapan rambang gitu, tak apa dah. Orang panggil umum. Kenapa tak ingat? Sibuk. Soalan yang pertama sibuk. Kenapa tak ingat? Buat benda lain. Sibuk juga lah. Kenapa tak ingat? Mana? Hati tak bersih. Tak salah lagi semua jawapan ni. Jawapan betul lah lagi tu. Cuma kita nak tahu apa dia? Kenapa tak zikir? Bukan diri sendiri ni, mana jawapan umum. Tidak kata, dia malah dah tanya umum je. Sama dah, ingat benda lain. Lain tak ada. Lupa. Malah. Jangan aku dia tak apa. Semua tu betul lah kau. Tapi kita kena cari punca. Sebab kenapa signal kita semua ni ada isyarat, ada signal. Nak makan pun ada signal. Ada doktor kita sini. Doktor bagi pemakan ni ada. Ada tabib. Kita nak makan tu dia ingat ke bila perut teratai signal pun jadi lapar dia. Pasal tu orang gastrik, kalau bulan Ramadan boleh tak gastrik pun dia. Sebab dia tahu dia puasa, dia tak kacau. Kecuali hak gastrik hak teruk sangat tu kita lain lah. Sampai tak boleh puasa tu tak. Kita kalau hari tak puasa pukul 11 pagi tak minum air ke tak makan kuih, dia rasa macam-macam, menggigil lah, ketar mari lah. Tapi hari bila kita puasa dia pun tak kacau. Sebab signal tu tak naik, kenapa? Ini tadilah punca tadi. Punca mungkin di sana ada karak-karak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalla bal ran. Kita ada karak dalam hati. Karak ni lah sebenarnya yang mengganggu perjalanan kita, yang menyebabkan kita jadi tak ingat. Ini punca dia. Punca mari situ. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para jemaah sekalian, jadi kita kena letak, bila Allah Ta'ala suruh berzikir banyak, jadi kita kena letak target. Agak-agaknya berapa target berani untuk zikir yang kita hafal tadi, zikir 4 kalimah tadi, berapa target berani buat? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. 500 kali boleh cari dalam masa 24 jam. Boleh tak 500 kali? Tak berani nak jawab ni. Siapa dia berani jawab? Boleh tak? InsyaAllah kata boleh. Tapi kena letak jadual lah. 100 pagi kita letak jadual ikut makan. Boleh tak? Kita sarapan pagi 100. Pukul 10 hari sarapan pula kan? Time dia panggil. 100 pula. Makan tengah hari, petang 100, malam. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan tak kurang daripada 500 kali sehari kaya ke miskin kita. Berasa nak jumpa dengan Allah SWT, rasa dekat ke jauh? Kita letak situ. Aku ni malu nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat yang begitu banyak, bagi rezeki yang begitu luas, tiba-tiba kita nak sebut nama Allah pun sukar. Ini tak. Kemudian dalam suratul Ahzab ayat 35, tanda ayat 35, Allah Ta'ala sebut 10 sifat orang yang beriman. Di antara sifatnya, wazzakirinallaha katsiran wazzakirat, laki-laki yang menyebut nama Allah banyak, wazzakirat, dan wanita sebut nama Allah Ta'ala banyak. Tuan-tuan tanda ayat suratul Ahzab ayat 35 ni, Allah pisah di antara laki-laki dengan wanita. Al-mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al-qanitina wal qanitat, was-sabirina was-sabirat. 10 sifat dia sebut laki-laki, sebut wanita. Fokus saya, kita tak nak hak lain. Nak ambil azza wazzakirina allaha katsiran wazzakirat, laki-laki yang banyak sebut nama Allah dan perempuan sebut nama Allah. Kenapa Allah Ta'ala pisahkan dalam 10 sifat ini disebut 2 kali, laki-laki perempuan? Kenapa? Tak apa kita tanya banyak pun. Lagi tanya lagi semangat nak jawab. Kenapa? Muslimat lah jawabnya. Pasal soalan dia tu, soalan kenapa Allah Ta'ala sebut muslimat dalam ayat ini? Sebab apa? Sebab ini adalah merupakan amalan peribadi, amalan individu. Kita tak boleh nak mengharapkan orang, nak menumpang orang, tak boleh.
Aku tak baca Quran dah sebab abang haji aku baca Quran. Relax dia. Untuk lelaki baca Quran dia duduk main WhatsApp contoh. Boleh ke tak dia? Kenapa mak haji dia tu sembahyang sunat pun tak kuat? Abang haji solat. Nanti tupai hak dia. Dalam bab dia panggil amalan individu, Allah Ta'ala sebut laki-laki wanita, laki-laki wanita. Biasa dia sebut ya ayyuhallazina amanu gitu kan. Tapi dalam ayat ni, ayat 35 azab dipisahkan. Sebab apa? Kita nak tengok siapa lebih kuat. Jangan bergantung harap. Tak apa kalau isteri banyak pun, jangan pula kata, Ustaz, Abu Hanah dia kata, kan saya zikir kuat daripada abang haji saya ni, suami, encik suami ni. Nanti di akhirat esok kita pangkat tinggi, dia pangkat bawah, macam mana? Macam ada ke atas dunia gini. Nah, isteri pangkat besar, suami dia pangkat bawah. Suami private, isteri dia hok pangkat besar, polis, kata tentera, hok kena tabik. Macam mana nak buat? Hok kena tabik kan? Dia kena tabik dah kalau dia jabat. Lah ke bini, sengih bini betul kau. Nak kata apa? Jangan cari alasan itu. Sebab masing-masing ada bahagian, ada hak, dan sekiranya isteri tinggi darjat di akhirat esok, kita boleh apa ni? Dia boleh bagi syafaat, tarik kau ini. Tapi jangan mengharapkan bahawa kita tak payah buat sebab bila orang dah buat dalam amalan peribadi, tak ada. Kemudian ayat lain lagi Allah Ta'ala sebut dalam suratul Anfal ayat 45, wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Sebutlah nama Allah Ta'ala banyak, mudah-mudahan kamu dapat kemenangan. Sama tadi juga sebut kena sebanyak. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah sebut, dia panggil cinta berbalas, bersyarat, cinta bersyarat. Fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Sekarang ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak Allah Ta'ala sayang ke kita ke tak? Semua kita kata nak. Kita nak Allah Ta'ala ingat ke kita ke tidak? Semua kata nak. Tapi kita kena mula dulu. Kita dengan Allah Ta'ala, kita kena mula dulu, barulah datang balasan. Dalam ayat ini, fazkuruni azkurukum. Mu ingat aku ingat kamu. Bukan mana Tuhan tu lupa. Mana ayat ni dia panggil ayat berbalas, cinta bersyarat. Mu ingat aku ingat kamu. Dalam ayat perjuangan Allah kata in tansurullaha yansurkum. Mu tolong agama Allah, baru Tuhan tolong kita. Ni kita tak tolong agama Allah Ta'ala, kita nak suruh Allah Ta'ala turun kita kata ini di antara benda yang ajaib, benda yang pelik. Baik, itu beberapa ayat. Banyak lagi lah ayat tentang zikir. Kita nak ambil contoh-contoh. Dalam hadis Nabi SAW, di akhir Sahih Bukhari, Imam Bukhari bawa hadis ni, kalimatan habibatan ila rahman. Dua perkataan yang sangat disayangi oleh Allah Ar-Rahman. Khafifatani ala lisan, ringan lidah nak sebut, mudah sebut. Sebut ni tak ada susah lah kata. Sebut tu kena berhenti kerja, tak apa nak sebut lah. Sambil berjalan boleh. Saqimatani fil mizan, berat di atas timbangan. Apa dia ke? Dua kalimah ini. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Kata Subhanallahil azim. Sambil-sambil kita dengar hadis, kita beramal dah. Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim. Berat ke tak berat nak kata? Berat ke tak berat? Tak berat. Boleh tanya sekali lagi, berapa kali hari ni baca? Ini kan soalan perangkat saja dia kata ni. Tak berat. Tapi kenapa tak buat? Balik kepada jawapan tadi lah. Malah lah, sibuk lah, apa benda. Syaitan kacau lah. Kita duk maaf syaitan. Syaitan pun mengiling kepala. Bila aku kacau dia? Kalau syaitan boleh jawab lah, dia kata, dah tuduh ke ni. Asyik buat apa ni, spekulasi korang. Kita tak kacau pun dia sendiri buat. Itu ringkas ya. Dua kalimah ni kita kena buat. Kita kena sebut, kita kena ajar kepada korang dan menjadi amalan. Boleh ke tak boleh? Kita duduk atas kereta pun Subhanallah bihamdi, Subhanallahil azim, biar anak dengar.
Sambil-sambil dengar kita kata, ikut sekali dengan abah. Anak berkata juga. Sambil-sambil duduk buat dengan kawan, Allah, lama dah buat kita zikir pula, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Boleh tak? Allah. Anda dengar cerita orang Arab ni. Pak cik hak zikir dah. Zikir kalimah ni. Dia tua, pak cik ni tua dah. Tak pandai menulis pun tak kerti. Dia dekat dengan akhir hayat dia jumpa dengan imam masjid kampung dia kata, imam, boleh tak imam ajar kepada saya zikir perkataan yang mudah, yang ringkas, yang saya boleh ajar kepada orang. Orang Arab ni dia mudah hafal. Kita pun hafal juga kalau sekat dua zikir ni. Ustaz tu kata, oh lah, Pak Cik tanya spontan. Kalau tanya hari ni jawab esok boleh tahan. Nak selalu ni jawapan. Jadi alhamdulillah dia kata, aku pun teringat, alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ilham kepada dia, teringat hadis ni. Dua kalimah ni. Dia pun ajar ke Pak Cik. Ajar ke Pak Cik tadi. Pak Cik ni pun Masya Allah tabarakallah. Dia gimana dia mesti baca hadis. Contoh ada kenduri, majlis kenduri, perempuan yang keluarga sudah makan siap, ya ikhwan, saudara semua, kalimatan, dua kalimah yang ringan atas lidah, berat atas timbangan, disayang oleh Ar-Rahman, kata belaka subhanallah bihamdi subhanallahil azim, boleh 3 kali dia pergi assalamualaikum, sehinggalah dia nak mati, masuk dalam hospital, tak khabar, tak sedar. Doktor panggil keluarga dia semua, panggil kira, iyalah orang nak mati, nazak ni kena panggil keluarga. Bila keluarga mari, tak sedar, tiba-tiba celak mata. Dia kata, bila celak mata, anak dia pergi panggil doktor, mas, ayah buka mata. Dia tengok doktor mari, dia ceramah ke doktor, dia kata. Doktor pun terkejut, boleh panggil doktor, sukarlah kita ni, ingat nak sihat, nak discharge dah ni, doktor. Dia baca hadis ni, doktor, kalimatan khafifatan, 2 kalimah hak mudah, hak ringkas. Baca hadis ni, dia suruh doktor kata subhanallah bihamdi subhanallahil azim, dia pun mati situ. Tengok, Allah Ta'ala beri karamat, kemuliaan kepada dia sebab kerja dianya gimana pun hadis tu dia bawa. Boleh tak boleh kalau kita berdakwah juga, duduk dalam majlis apa-apa ramai, subhanallah bihamdi subhanallahil azim, kalau boleh baca hadis tu baca. Biarlah orang kata pakcik kalimatan pun tak apa ya, asalkan kita mati dengan husnul khatimah lagu ni, puas hati kita dah. Puas hati ni, Allahu Akbar. Ini dipanggil Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam, ajar kepada kita bacaan-bacaan tak ada hak berat. Kalau ada orang kata hak Nabi ni berat, kita kena ambil hak orang lain, kita kata itu silap teknikal. Tidak ada hak Nabi sallallahu ajar yang berat, yang tak mampu kita buat, tak ada. Dan dalam hadis lain Nabi kita bersabda, man qala subhanallah bihamdi, pendek lagi hak tadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim, yang ni separuh, subhanallah wa bihamdi, berarti sekat tu subhanallah wa bihamdi. Jadi dalam hadis yang kata ditanam sebatang pokok dalam syurga. Setiap kali kita kata sepokok naik. Jadi ada riwayat lain kata, siapa dia baca subhanallah bihamdi mi'ata marrah, 100 kali, kita baca 100 kali, dihapuskan dosa-dosa kecil dia walaupun sebanyak buih di lautan. Cuma tuan-tuan dan puan-puan kena ambil kaedah, dia punya kaedah apa ni, zikir ni hak Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam paling banyak 100 kali. Berapa kali paling banyak? 100 kali. Dan kena ulang balik lah. Kata tak ada, Nabi kata zikir ni 1000 kali. Tak, itu zikir 1000 kali tu tak mari daripada Nabi SAW. Dia lebih mari kepada syekh ataupun jenis perbomohan. Mu nak sihat ni kena baca 1 juta kali. Coti kita kerja duduk lagu apa nak cukup 1 juta ni. Macam mana? Itu dia tak mari daripada Nabi, dia simple.
Nah macam kontra pula. Tadi Abu Anas kata 500 kali. Pagi tahu Nabi 100 kali pula. Macam mana kita nak taufik antara dua? Lagu mana? 100 kali satu pusingan. Maknanya Nabi SAW dia akan buat 1 kali ya, subhanallah bihamdi 1 kali. Ataupun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 100 kali. Berhenti, sambung pula. Itulah kita kata kalau kita buat 5 pusingan bermakna kita sudah dapat 500 kali. Jangan bimbanglah, hak Nabi ajar ni tak ada yang berat. Allahu akbar. Maka zikir ini adalah merupakan suatu, dia panggil perisai. Doa-doa zikir kita ni dianggap sebagai perisai bagi tentera. Sebab itulah kita diminta supaya doa zikir pada waktu pagi dan zikir pada waktu petang. Kalau bahasa kita sini, masyarakat kita ni sinonim dengan dia panggil al-ma'thurat. Betul tak? Al-ma'thurat, baca pagi, baca petang. Waktu yang paling afdal, tanda ni, waktu yang paling afdal kita baca zikir pagi ni selepas solat subuh sehingga naik matahari, sehingga terbit matahari. Itu paling afdal. Tak ada Ustaz. Anak sekolah punya ni nak siap-siap budak-budak dulu dia. Siap. Kita ambil tahap waktu yang kedua selepas daripada anak sekolah pergi. Biasanya anak sekolah pergi ni matahari naik ke tak lagi? Belum. Tengok musim lah. Kalau musim sejuk ni tu ada situ. Kau apa syuruk? Syuruk jam berapa? 6. Habis dah syuruk tu banyak matahari. Kalau musim panas mungkin sampai 7.15 dah. Mana waktu yang paling afdal situ. Tak sempat, teruskan. Biar sempat lah. Selagi tak tengah hari boleh lagi pagi. Sama juga zikir petang yang afdal selepas solat asar sehingga maghrib. Kena usaha juga biar habis itu. Pagi petang rasa lama sikit masa dah. Antara asar dengan maghrib terpanjang. Tapi kalau pagi lepas subuh dengan naik matahari tu tak panjang sangat. Terutama sekali kalau kita pergi kuliah subuh, ada ustaz kuliah pula, takkan kita nak berzikir depan dia? Bolehlah cari tasbih hak tak bunyi tu dah. Jangan bunyi hak dulu, tasbih dulu bahaya. Payah nak ikhlas. Sebab dia berbunyi ketuk ketak. Kalau duduk atas bah tu bunyi satu bah dia duduk berzikir. Kau buat macam ni berzikir. Tak tidur lagi pukul 1 pagi tu ni. Ni kita bahaya. Lo ni hak digital ni tak bunyi. Setengah orang tu punya pakar di jari macam cincin jadi. Dia punya tasbih. Orang pun tengok kuat tasbih dia ni. Kuat zikir lah. Kita kalau boleh amal-amal peribadi tu tak usah tunjuk dengan orang. Tasbih kita ada dalam poket. Baiklah. Maka dengan zikir, tadi kita sebut banyak perkara dah. Dengan zikir tastadfi'ul afat, banyak penyakit-penyakit akan hilang dengan sebab zikir. Sekarang ni zikir, yang pertama sekali zikir ni dia akan hilangkan penyakit lalai, penyakit ghaflah, dipanggil penyakit lalai. Kita kena beza di antara lalai dengan lupa. Beza dalam bahasa Arab dia panggil hak tu an-nisyan. Kalau lalai dia panggil ghaflah, ghafil, lalai. Cuma perbezaan dua tunya, lalai ni biasanya kita tak, memang kita tak peduli pun dengan benda tu. Tak ingat apa ke dia. Itu lalai. Kalau lupa ni kita ingat tapi terlupa. Boleh beza tak beza dua? Boleh. Kau tak boleh beza. Payah kau nak beza dah. Tak payah, mudah ya nak. Kita nak pergi pasar, bila nak pergi kedai, biasanya isteri akan pesan, abang beli minyak, gula, gandum, 3 perkara. Masa tu rumah tu, ingat tak ingat? Ada niat nak beli ke tak ada? Memang niat nak beli. Tak beli, jawabnya tidur luar. Contohlah kita kata, nyemak ke bini, tak masuk rumah. Pergi-pergi lupa. Balik-balik. Allah.
Kalau balik lupa tu berat lagi. Mungkin dah masuk dalam kedai nak beli terlupa balik. Telefon semula isteri. Nak beli apa tadi? Allah, dia kata orang tua ni waktu tak ingat. Tak apalah, kena marah sikit pun tak selesai masalah. Tapi kalau ghaflah ni, lalai ni, bini dia sebut tu, bang beli sikit-sikit, memang dia tak tahu pun. Dia duk main WhatsApp ke, duk khoyah ke, duk terbai atas hangi ke, dah melilau sana sini. Itu dia panggil ghaflah. Hanya kita beza. Sebab itulah darjat ghaflah ni bahaya daripada lalai, daripada terlupa. Sebab dalam Islam dia kata rufi'a an ummati anil khata'i wan nisyan. Dia maafkan pada umat aku ni orang tersalah dan orang terlupa. Dia tak sebut orang lalai. Lalai itu tak, dia sendiri tu lupa. Jadi kita kata bahaya. Maka di antara penawar yang besar yang terdapat dalam zikir ni, iaitulah penawar daripada sifat lupa, sifat ghaflah, sifat lalai. Bila kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah kita akan teringat kepada perkara-perkara yang patut kita buat, yang tak patut kita buat. Jadi itu mari daripada besar. Seorang tokoh ulama salaf, seorang tokoh ulama salaf nama dia Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Ada kata orang ulama lain, tapi dalam nota kita ni dia namakan ulama salaf tu Al-Hasan Al-Basri. Kita kata perkara ini perkara masyhur. Mungkin 2-3 orang yang sama kata, ataupun masing-masing menukilkan. Dia kata apa? Dia kata tafaqqadul halawah fi thalathati asya'. Mu kena semak kemanisan berzikir, kemanisan beribadat itu dalam 3 tempat. Halawatul iman, mana kita rasa iman kita rasa ni mantap, iman kita rasa kuat, iman kita rasa orang panggil jelira bila kita buat ibadat ni, barulah orang ni hebat. 3 tempat kita nak semak iman kita. 3 tempat. Yang pertama, tanda nak tanya ni pas ni. Yang pertama fi solah, ketika kita solat. Para jemaah sekalian, bila kita solat, kita rasa imam baca panjang sikit, rasa nak marah ke rasa seronok je dengar? Marah lah ustaz sebab kita nak buat air. Bukan salah imam, salah awak. Dalam fiqh kata di antara solat yang makruh, yang tak elok, iaitulah orang yang menahan diri ketika nak buat air. Kalau nak buat air, pergi buang dulu baru mari solat. Dia ada pakai kebetulan pula imam malam tu imam hafiz nya baca panjang. Kusuk tak kusuk dia? Cakap kosong nak marah orang ada tak? Alah budak ni mentah kau mengapa Quran yang baca panjang. Inilah kosong. Jadi kita kena di mana kita kena letak tafaqqadul halawah. Kita kena cari kemanisan iman itu duduk di mana? 3 tempat. Bila kita solat, kita rasa suka ke tidak solat? Pasal apa orang dulu, orang soleh zaman dulu, dia boleh solat sampai beratus rakaat. Kalau kata 1000 rakaat tu payah saya nak terima. Sebab solat 1 rakaat berapa minit? Solat sunat kita solat 1 rakaat berapa minit? Kau tak pernah tengok dia punya lepas pada ni cek buku ni solat berapa minit satu rakaat, berapa minit? Seminit, 2 minit 1 rakaat. Maknanya satu malam kita ada berapa minit? Daripada lepas isya sampai ke subuh berapa minit? Lama tak kira ni, main matematik sikit, matematik ibadat. Maknanya kita mungkin ada dalam 6 jam dah. Kalau 6 jam maknanya 1 jam baru boleh 30 rakaat. Betul tak? Jadi macam mana ada orang kata orang ni solat sampai 500 rakaat satu malam, sampai 1000 rakaat. Jadi sukar kita nak terima dari sudut dia kata awak duk kira dia karamat, itu cerita lain. Tetapi pada zahirnya begitulah. Mana orang dulu boleh solat sampai berapa rakaat, yang pentingnya berdiri lama malam. Sebab apa? Sebab hati dia suci. Hati dia suci, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan dia tak rasa lama. Ada seorang pendakwah ni, menarik juga cerita-cerita pendakwah ni, menarik.
Dia kata bila aku baca sejarah orang soleh ni, boleh berdiri lama, boleh baca Quran berjuzuk satu hari, satu malam. Macam mana dia orang buat? Tuan-tuan rasa nak jawab ke tidak? Orang-orang soleh ni kenapa dia boleh berdiri sampai bengkok kaki? Kenapa? Payah nak kata ni. Pendakwah ni dia kata bila aku duk mikir ni, payah nak jawab. Bila mari zaman kita ni, zaman orang tunduk ni, menunduk dia panggil. Tunduk ni, tunduk apa? Dia baca wasapi ni, mazhab wasapi dia panggil ni. Nah. Orang hok main WhatsApp ni 1 jam 2 jam tak rasa tak? Rasa lama ke? Siapa orang masjid pun tutup Pakcik baliklah. Kita nak tutup itu dah ni. Nah. Isteri mari 3 kali dia mari panggil. Bang, mari makan yang siap kat dapur. Panggil 3 kali tak mari, akhir kali dia makan seorang, lepas makan dia ambil sepinggan mari tok depan pakcik. Makan nak makan tak? Tak si makan pun tak sah. Jadi kata bila aku tengok orang duk tunduk ni, baru aku fikir bahawa semua benda itu duduk di hati. Bila hati sudah cinta, semua benda jadi kecil. Jadi mudah bagi dia. Mana oleh kerana orang soleh ni hati dia terikat dengan Allah Azza wa Jalla, dia baca Quran tu makin baca makin khusyuk, makin lazat, dia tak rasa pukul berapa. Kita pun semakin khusyuk dengan geruk-geruk kita ni, lama juga tu dah tak mikir apa. Kalau tengok pergi pak ceramah kan, tengok jazz macam ustaz ni nak setengah jazz dah ni. 40 minit dah duk kira belakang. Allahu akbar. Baiklah. Itu dia panggil masalah apa tadi? Masalah bahaya kita nak meninggalkan ghaflah. Jadi dalam kata Hasan Basri ataupun ulama salah kata ni, yang kedua tanda tafaqqadul halawah, cari tempat kemanisan iman yang kedua fi zikri, ketika kita berzikir. Sebab patutlah ustaz, patutlah orang berzikir pelik-pelik, siapa berdiri berjoget pun ada dah, pusing kepala, siapa cabut serban pun ada. Seorang ustaz di pondok cerita, dia kata ada orang ni mari di tempat dia pusing kepala, siapa cabut kain serban. Serban dia naik motor tak cabut, tapi dia pusing kepala zikir cabut. Kata zikir apa tu? Dia kata, ustaz tu kata zikir cabut serban. Zikir apa lagi? Kuat zikir. Kita tuan-tuan, kita kena ingat bahawa Allah SWT kata ala bi zikrillah. Zikir itu bukan dengan kuat, zikir itu dengan khusyuk. Zikir itu bukan dengan kuat, tapi zikir itu dengan khusyuk. Itu yang disebut dalam ulama tafsir dan juga ulama hadis ketika mengajar kepada kita supaya kita semua ni, para jemaah sekalian, berzikir secara perlahan. Tak boleh bertempik, tak boleh berlaung. Tadi ana baca sahabat kita ustaz yang jadi pengacara musabaqah. Tuan-tuan baca ke status dia di Facebook hari ni. Jazahullahu khairan. Dia tegur peserta-peserta nak musabaqah ni mari. Bila orang ni baca suara sedap, walahum azabun azim. Allah topik hok lawan. Betul. Ada setengah tu Allah sedapnya, walahum azabun azim, sedap pula dah. Ni pelik ni. Tak tahu ayat mananya. Ini contoh ni. Sahabat kita ni jazahullahu khairah, dia tegur cara berdepan. Dia kata, tuan-tuan, kita ni baca Quran, jangan duduk melaung-laung Allah bertepik anjelak. Kalau kita rasa khusyuk, terkesan dengan bacaan, kita bertakbir, kita sebut dalam diri kita. Itu cara yang betulnya. Karena itulah bila gaya Nabi SAW, gaya Nabi bila dia baca ayat Quran, dia jumpa ayat tentang nikmat, Nabi minta, Allahumma inni as'alukal jannah, minta. Bila baca tentang ayat azab, Nabi kita menangis. Nabi kita berdoa pada Allah SWT, minta supaya jauhkan dia, Allahumma ajirna minan nar. Itu gaya Nabi SAW. Allahu Akbar. Sebab itulah Nabi satu malam dia baca ayat in tu'azzibuhum fa innahum ibad.
Kalau apa ni azab hamba-hambamu ni, hambamu. Tapi kalau engkau beri keampunan, engkau maha pengampun, engkau gagah perkasa. Mana bukan lemah, bukannya kurang apa ni kedudukanmu ya Allah. Bila Nabi baca ayat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus berdoa, Allahumma ummati ummati. Nabi kata umat aku. Jadi itu dia panggil cara gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia baca ayat Quran, dia terkesan dengan ayat. Alhamdulillah. Ada sebuah buku yang saya usahakan, tuan-tuan cari buku ni. Tajuk dia Indahnya Hidup Bersama Al-Quran. Buku kecil je. Sebab kita sebut di situ beberapa contoh al-muta'assiruna bil Quran, orang yang terkesan dengan baca Quran. Jadi bila kita zikir, wa fi zikri, zikir di sini termasuk dalam baca Quran. Zikir di sini termasuk baca Quran, itu dipanggil zikir. Bahasa tu afdaluz zikri, apa dia? Kalau kita selalu dengar afdaluz zikri la ilaha illallah. Kata dia para ulama lain pula, zikir yang terafdal kita zikir membaca kalamullah. Zikir yang afdal kita berzikir dengan apa? Dengan kita baca kalamullah, Al-Quran, baca Quran. Dan kalau kita baca Quran khusyuk tak khusyuk? Kau dah kira nak habis muka surat ni dah, laju tu tak tahu apa. Separuh baca Quran, separuh lagi duduk cerita lain. Kita kata itu cari hati kita tak ada. Cari kemanisan. Wah, apa ni? Itu yang zikir, baca Quran. Maka bila kita tiga perkara ini tak jumpa cari, tak ada rasa kemanisan iman, maka kita kena doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala kembalikan hati kita ni untuk khusyuk, untuk ingat kepada Allah Azza wa Jalla, sebab kita dalam keadaan yang begitu bahaya. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil, tadi kita sebut ala bi zikrillah tatmainnul qulub, dengan kita berzikir hati kita jadi tenang. Dan bahaya tak zikir, nak dengar kata tak? Ke habis masa dah? Bahaya taknya zikir ni, kita rasa cukup menakutkan bila kita tak berzikir. Kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas ni siapa dia? Ibnu Abbas, siapa dia? Kenal Ibnu Abbas siapa? Sepupu Nabi, dikenali dengan nama Habrul Ummah wa Turjumanul Quran, ulama umat ini pentafsir Quran. Itu Ibnu Abbas. Dia kata, asyaitanu jasimun ala qalbi bin Adam. Syaitan duduk tunggu dekat hati kita. Syaitan duduk tunggu dekat hati kita. Fa iza saha wa ghafala waswasa. Bila kita lupa, lalai, dia mari kosek lalu. Dia mari macam-macam waswas dia masuk. Fa iza zakarallah khanas. Bila kita zikir ingat Tuhan, dia lari. Sebab tu dalam Quran kata, dalam surah An-Nas, Qul a'udzu rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasi al-khannas. Ni khannas ni, syaitan ni, dia duduk attack. Lupa, dia masuk. Kita ingat, dia lari. Jadi sekarang ni kita nak suruh syaitan bersarang dalam hati kita ke tidak, maka kita kena banyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia tak mari. Itu kata di Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat ni, dia duduk atas kenderaan Nabi, membonceng, kata orang kata gendo, dia membonceng duduk atas belakang. Tiba-tiba dabah ni hayawan, boleh jadi unta ataupun kuda ke. Tiba-tiba hayawan ni tergelincir kaki, macam glosor gitu. Faqala ar-rajulu ta'isa syaitan. Dia kata, celaka syaitan. Nabi marah, Nabi kata, la taqul, mu jangan cakap celaka syaitan. Sebab syaitan ni bila kita sebut dia, kita takut ke dia makin tinggi dia punya power. Setelah orang yang tak takut, syaitan tak kacau. Orang yang takut kena kacau. Anda ingat kawan-kawan kita ni, biasalah duduk asrama kan, ramai-ramai ramai-ramai budak. Hak penakut ni kak macam-macam, jumpa hatu lah, jumpa syaitan lah, kena tindih lah tengah tidur lah.
Hak berani ni kata, aku tak aja jumpa apa syaitan. Ha. Oh, nampak tu, duk atas pintu. Kawan ni kata, tak ada. Waktu aku duduk seorang, orang lain balik kapur, tak jumpa sebab dia tak takut. Syaitan yang akan menguasai manusia yang apabila kita takut pada dia. Jadi kita jangan takut. Jangan takut ke syaitan, jangan takut ke hantu. Kita kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ialah kalau waktu gelap kita kadang-kadang rasa gerung tak, rasa sunyi. Itu naluri manusia. Tapi ketakutan tu jangan terbawa-bawa kata syaitan mai kacau aku tak. Pasal itulah para jemaah sekalian, sahabat ni bila kata ta'isa syaitan, celaka syaitan, Nabi kata mu jangan cakap fa innahu inda zalika yata'azam. Nabi kata bila kita kata syaitan celaka, dia pun makin besar, makin bangga sebab orang kata dia hebat. Habis macam mana nak kata? Qul bismillah. Mana bila kita apa ni, Allahumma salli ala Muhammad, tergelicir ke, tayar motor ke, kereta tapi kita kata bismillah. Jangan duduk marah ke syaitan. Marah syaitan dia kata macam-macam kita tu kata syaitan buat ni. Nak kita kata bismillah. Ini ada dalam. Bila kita kata bismillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasghuru inda zalika, maka dia jadi kecil macam seekor lalat. Tak ada nilai lah lalat ni, kita tepih gitu berlari. Ini panggil berat. Jadi para jemaah sekalian, sebagai kesimpulannya, bagi orang yang nak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingatlah banyak-banyak zikir. Zikir kitanya mudah ya. Yang pertama, tanda dia, kita kena zikir setiap pergerakan. Apa pergerakan? Bangun tidur baca, nak tidur baca, nak pergi ke tandas baca, keluar tandas baca, naik kereta baca, apa lagi, nak makan baca, suami nak duduk dengan isteri baca. Itu dia panggil zikir pergerakan. Al-Imam Ibn Salah, seorang tokoh ulama Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Siapa dia baca zikir pergerakan ini, maka orang ini sudah masuk dalam ayat Quran tadi, az-zakirinallaha katsiran waz-zakirat, sudah masuk dalam kumpulan orang yang banyak zikir. Cukup. Berapa ribu dah sehari? Tak ada ribu-ribu. Tapi setiap masa kita, pergerakan kita duduk mana? Duduk dengan zikir. Sebab bila kita lupa pada zikir, syaitan akan kongsi selalu. Semua perkara dia akan kongsi. Ana banyak kali dah ulang cerita ni supaya tuan-tuan rasa semangat sikit nak lawan syaitan ni. Semangat dah lah ni pun tak? Kau semangat tak semangat? Bila kita balik rumah ni, kata Nabi SAW, apabila iza dakhala akhaduk, bila kamu masuk dalam rumah tanpa baca bismillah, tak baca zikir, syaitan masuk sekali. Oh, happy dia malam ni, cerita sama-sama dia, oh beres malam ni ada tempat tidur. Baca makan pula tak baca bismillah, melompat syaitan. Oh, dia kata ada dinner malam ni. Jadi tak kira lah atas menu kita BBQ ke apa benda, syaitan. Duduk dengan isteri tak baca pula, dia pun join sekali. Sebab itulah Nabi SAW bagi tahu, siapa tak baca doa ni, syaitan akan menguasai anak dia tu. Siapa dia baca doa ni, insya-Allah anak dia terkawal. Kalau nakal pun dia tak pergi lebih daripada tu. Ada juga nakal-nakal tu, kalau tidak tak jadi manusia pula budak ni, nak jadi wali terus ya. Nakal tak ada. Ada setengah orang ni bila kita sebut bab zikir ni, dia mari bisik, anak ustaz tu nakal juga. Kata ustaz apa orang juga tak. Tapi kalau nakal setara mana pun, dia tidak terlompat lebih daripada had sampai jadi murtad ke, jadi liberal ke, jadi apa ni, pluralism ke, apa benda lah yang pelik-pelik ni, tak pergi situ. Itu pentingnya zikir kepada kehidupan kita para jemaah sekalian. Jadi kalaulah kita rasa tak nak tenang, stres ke apa-apa, tak usahlah duduk cari benda yang pelik-pelik. Kita bawa sahabat-sahabat kita mari tadabbur Al-Quran, mari jumpa para asatizah yang kita tadabbur, insya-Allah dia akan selamat. Maka dengan ini kesimpulan kitanya, sebagai ulama sebut tentang fawaiduz zikri, kelebihan zikir ni, Allah ada lebih daripada berapa 100 zikir. Kita nak sebut beberapa perkara saja. Yang pertama,
Orang yang banyak zikir, orang ni bebas daripada sifat munafik. Sebab apa? Allah sebut dalam Quran, wala yazkuruna illallah illa qalila. Orang munafik ni tak sebut nama Allah Taala. Depan orang yang sebut. Tak ada orang, tak ada. Satu. Faedah yang kedua, tanda ni untuk muslimat ni. Zikir memberi kekuatan kepada jiwa dan fizikal. Uish, macam tongkat Ali pula zikir ni. Dua-dua sekali boleh. Mana dalil? Dalilnya ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, dia dengar Nabi dapat hamba. Dia pergi dengan Sayyidina Ali di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi minta pembantu rumah. Kalau kita minta bibik, cari bibik lah. Zaman itu bukan ada blender apa. Nah, dia kata dia bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan dia ni kerah dah duduk kisar gandum. Bila Nabi dengar permohonan anak perempuan anak sayangnya dia ni, Nabi tak wahok, dia kata tarik seorang hamba bagi tak. Nabi pergi, Fatimah dengan Ali nak tidur dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, anak anda berdua nak ke tidak? Ayah anda bagi kepada kamu amalan lebih baik daripada aku bagi khadam. Nak? Oh, siapa kata tak nak? Nabi offer begitu besar. Maka dia kata bila nak tidur, membaca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 34 kali. Lebih baik daripada khadam. Jadi Fatimah kata mulai malam tu aku tak berhenti baca sampai ke orang provok pada Sayyidina Ali. Ali, malam memperasifi baca tak? Ali kata malam tu pun baca. Ini maknanya sahabat-sahabat Nabi bila dia dapat zikir-zikir ni kuat. Hadis ni dalam Bukhari. Kemudian yang ketiga, lizikri, bagi orang yang selalu zikir, lidah dia akan basah dengan zikir. Tadi saya cerita Pak Cik tadi, Pak Cik Kalimatan tadi, dia mati pun dengan zikir. Allahu Akbar. Bahagia tak bahagia? Nak kata nak kita mati dalam keadaan duduk zikir? Nah, biar kita tak sedar pun. Ini ada ni. Orang tunjuk dalam video ni. Pemuda hafal Quran koma. Nah, ada tengok. Baca Quran. Doktor kata tak sedar dia ni. Tapi dia mulut dia baca Quran. Masya Allah, tabarakallah. Betul pula dia baca tu. Doktor pula duk tengok dia baca Quran. Tengok. Dia tak sedar. Mulia tak mulia? Tapi kalau orang suka duduk menyumpah, suka duduk maki hama orang, bahaya. Tua-tua nyanyuk pun duduk maki orang. Ana tak ingat dah satu kes. Ini kes reality berlaku. Ana pergi ziarah seorang sahabat. Anak cucu dia tunggu di tangga. Dia kata, Ustaz, kalau dengar apa-apa tu buat tuli ya dah. Buat tuli. Yang buat tak tahu ya. Wah, no pelik ni. Orang lain mari pesan dia pula parok. Kalau dengar apa-apa buat tak tahu. Kata puan no pelik apa dia benda dia ni nak cerita aku. Kita naik-naik di rumah dia. Belum duduk lagi bunyi dah. Natai mana mari tu? Oh my God. Tahu natai? Bahasa Kelantan tu. Natai mana mari tu dia tu? Kata ni cucu dia pesan ni. Kalau kita dengar ni lopak tu gua rasa. Dia kata natai aku tetamu mari rumah dah. Kita ustaz pula. Dia kata maaf lah ustaz. Itulah perangai dia daripada muda tu sampai ke nyanyuk duk maki orang. Cakap orang panggil cakap buruk lah cakap. Bahasa. Jadi janganlah. Dengan kita zikir, Allah Ta'ala beri pada kita lidah kita sentiasa kita buat. Yang keempat, tanda sikitlah, zikir dah nak habis. Yang keempat, Allah Ta'ala akan sentiasa ingat pada kita. Bila kita ingat, Allah Ta'ala ingat kita, banyaklah rahmat turun kan? Banyak perkara-perkara yang kita dapat, insya-Allah. Allahu Akbar. Dan bila kita banyak berzikir setiap tempat, duduk atas motosikal apa berzikir, berjalan berzikir, di pada pasir zikir, semua pokok, batu, kayu, semuanya akan menjadi saksi pada kita pada hari kiamat esok. Ini zikir sentiasa, jangan duduk berzikir senyap-senyap dalam rumah saja tak. Itulah di antara yang kita boleh senaraikan. Ada 100 lebih dalam Al-Wabilus Sayyib, contohnya dalam mukaddimah kepada kitab zikir kita tu ada beberapa kelebihan yang disebut. Tuan-tuan boleh carilah nama kitab kita ni, Perisai Muslim. Siapa yang belum ada lagi boleh minta dengan admin kita. Kita akan bagi PDF dan dia boleh install dalam handphone. Boleh masuk je. Handphone pun boleh, telefon lain pun boleh, iOS boleh, Android boleh. Tak dalam ni senang. Ni tengok.
Mana gambar Pak Cik ni? Pak Cik zikir ni. Nah, jadi mudah bila kita pergi, nak tengok nak pergi ziarah orang sakit dia ada gambar orang duduk doa tak gitu. Gambar kecil. Kau tak nampak? Mai sini tak nampak. Jadi bila kita pergi contoh nak ziarah orang sakit ni, kita pun cari sakit, keluar bacaan untuk orang sakit. Orang sakit ni dari sudut psikologi lah, suka dia kalau kita pergi gosok dia tak. Allah, ustaz mari, Pak Haji mari zikir, tolong gosok pula. Jadi kita rasa dia punya naik semangat tu lain macam. Kalau kita duduk tanya makan berapa, doktor kata apa, agak-agak bila nak sembuh ni. Dia serabut tanya apa benda tak ada nak jawab ni. Orang tak tahu benarnya, dia pergi cerita pula, saing saya, kawan saya tu nyakit lagu ni 3 bulan ya hidup. Ni kan dia kata berat dia ni mari nak mati orang. Baiklah, setakat tu dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya tentang zikir kita ni. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.